Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Cikgu harap murid-murid cikgu dalam keadaan sihat sejahtera dan dalam keadaan bersedia untuk belajar. Jadi, bersama cikgu Amirul, kita akan mempelajari satu lagi unit baru, iaitu unit 21 yang bertajuk teknologi hijau. Jadi, pernah dengar tak apa itu teknologi hijau? Jadi kita akan mempelajari tentang teknologi hijau pada hari ini. Jadi, hari ini hari Rabu 8 September 2021 dengan tajuk kita iaitu pilihan terbaik. Okey, muka surat berapa? Muka surat 157. Dan yang kedua, standard pembelajaran untuk hari ini ialah 1.1.3 iaitu mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan secara kritis dan kreatif. Yang ketiga, kriteria kejayaan pula. Murid dikira berjaya sekiranya dapat memberikan respon terhadap dua soalan secara kritis dan kreatif dengan betul. Dan yang kedua, murid dikira berjaya sekiranya dapat menulis 4 makna sajak dengan tepat. Baik, untuk permulaan kita akan lihat muka surat 157 yang bertajuk pilihan terbaik. Jadi sama-sama kita akan baca petikan dan dialog yang terdapat dalam apa? Dalam petikan yang diberikan. Baiklah. Tajuk dia pilihan terbaik. Afifi menemani ayahnya ke pusat pameran kereta. Mereka telah berbincang dengan pegawai promosi tentang pilihan kereta yang terbaik. Apakah perbezaan antara kereta hijau dengan kereta biru ini? Kereta hijau ini berenjin petrol dan perlu diselenggara secara berkala. Kereta biru ini pula ialah kereta elektrik. Jadi di sebelah kanan kamu, di sebelah kanan petikan ini terdapat maklumat tentang kereta elektrik. Jadi kita akan lihat sebentar nanti. Jadi ada beberapa soalan yang telah diajukan kepada Afifi setelah mereka pulang ke rumah. Oleh siapa? Oleh ayahnya. Jadi kita akan lihat apa soalan-soalan yang telah diajukan oleh ayahnya kepada Afifi. Jadi sebelum itu kita lihat dahulu apa yang dimaksudkan dengan kereta elektrik. Jadi kereta elektrik ini yang pertama menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya. Nama pun kereta elektrik, jadi ia menggunakan tenaga elektrik. Yang kedua, tidak menggunakan petrol. Yang ketiga, tidak membebaskan gas karbon dioksida. Yang keempat, kos penyelenggaraan yang rendah. Akhir sekali, lebih senyap. Jadi penggunaan kereta elektrik ni banyak kelebihannya. Contohnya tidak menggunakan petrol. Jadi bila kita menggunakan petrol, kereta kita akan mengeluarkan gas. Gas apa? Gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida ni akan mencemarkan udara kita. Seterusnya. Jadi apa soalan yang telah diajukan oleh ayah Afifi setelah mereka pulang daripada mana? Pameran kereta. Jadi ada dua soalan yang telah diajukan oleh ayah Afifi kepada Afifi. Yang pertama, kereta manakah yang sesuai untuk keluarga kita? Mengapa? Soalan yang kedua, apakah kesannya jika ramai orang membuat pilihan yang sama seperti Afifi? Jadi kita lihat soalan yang pertama dahulu. Jadi kereta manakah yang sesuai untuk keluarga kita? Jadi rasa-rasa kereta mana yang akan menjadi pilihan Afifi? Kalau cikgu akan pilih kereta elektrik. Sebab apa? Mengapa? Jadi bila ada mengapa ni, kita kena contohlah dalam ayat. Saya memilih kereta elektrik. Bila ada mengapa, mesti kamu kena letak kerana. Nyatakan sebab dia. Kenapa kamu pilih kereta elektrik? Jadi
Untuk sebab tu kamu boleh nyatakan kelebihan-kelebihan menggunakan kereta elektrik. Jadi ini contoh jawapannya. Jadi kereta elektrik sesuai untuk keluarga kita kerana kereta itu tidak menggunakan petrol, tidak membebaskan gas karbon dioksida, kos penyelenggaraan rendah dan lebih senyap. Okey, bagus. Itu adalah contoh jawapan yang cikgu sediakan. Okay, untuk soalan yang kedua pula, apakah kesannya jika ramai orang membuat pilihan yang sama seperti FEV? Jadi, seperti mana yang kita tahu, kereta elektrik ni dapat apa? Tidak membebaskan gas karbon dioksida, betul tak? Jika banyak kereta elektrik digunakan di jalan raya, maka banyak tak gas karbon dioksida yang dilepaskan? Ya, makin berkurang. Jadi kita dapat mengurangkan apa? Mengurangkan pencemaran udara. Jadi ini contoh jawapan yang disediakan oleh cikgu. Jika ramai orang menggunakan kereta elektrik, pencemaran udara akan berkurang dan kita mampu melestarikan alam ini. Jadi untuk tugasan kamu perlu apa? Kamu perlu rakam suara kamu menjawab dua soalan ini. Untuk aktiviti yang seterusnya iaitu tenaga alternatif. Boleh buka muka surat 161. Jadi kita akan baca sajak nukilan siapa? Nukilan Hasdi. Yang bertajuk tentang tenaga alternatif. Jadi cikgu telah sediakan satu video bagaimana untuk mendeklamasikan sajak ini. Jadi kita akan tonton video ini bersama-sama. Tenaga alternatif nukilan Hasdi. Syukur kepada Tuhan, anugerah alamnya luas. Nikmatnya tidak terhingga, akal kita mampu mengolahnya. Kehilir air yang mengalir, mampu diempang membukit, memutar turbin tanpa jemu, menghasilkan tenaga elektrik. Angin yang bertiup nyaman, bilah raksasa boleh terpusing. Mudah tenaga elektrik terhasil, tanpa sedikit pun merosakkan alam. Panel-panel hitam solar mampu menyerap cahaya, mengolah dan menyimpan. Hasilnya menjadi tenaga. Marilah warga dunia, gunakanlah anugerah ini dengan sebaik-baiknya. Alam buana pasti ceria.
Okey, bagus. Jadi itu dah contoh cara-cara untuk mendeklamasikan sajak tenaga alternatif. Jadi dalam sajak ini terdapat beberapa perkataan baharu. Okey, kita lihat. Okey, yang pertama, buana. Apakah yang dimaksudkan oleh buana? Jadi buana ni merupakan alam ataupun bumi. Itu maksud buana. Baiklah, sekarang ni kita akan lihat maksud sajak. Jadi dalam buku teks kamu telah diberikan maksud sajak bagi rangkap yang pertama, betul tak? Betul. Jadi apa maksud rangkap sajak yang pertama? Maksud rangkap yang pertama ialah kita patut bersyukur dengan anugerah alam yang dapat kita nikmati. Itu maksud rangkap yang pertama. Jadi untuk rangkap yang kedua pula dia kata apa? Hilir air yang mengalir mampu diempang membukit, memutar turbin tanpa jemur, menghasilkan tenaga elektrik. Jadi maksud dia ialah jana kuasa air di empangan mampu menjana kuasa elektrik kepada kita. Itu maksud dia. Untuk rangkap yang ketiga pula, angin yang bertiup nyaman, bilah raksasa boleh terpusing, mudah tenaga elektrik terhasil tanpa sedikit pun merosakkan alam. Jadi apa maksud dia? Jadi maksud dia ialah kuasa kincir angin mampu menjanakan tenaga elektrik tanpa merosakkan ekosistem. Itu maksud dia. Untuk rangkap yang keempat pula, panel-panel hitam solar mampu menyerap cahaya, mengolah dan menyimpan hasilnya menjadi tenaga. Jadi maksud dia apa? Maksud dia panel hitam solar mampu menyerap cahaya matahari untuk menghasilkan tenaga elektrik. Dan untuk akhir sekali, rangkap yang kelima, marilah warga dunia, gunakanlah anugerah ini dengan sebaik-baiknya, alam buana pasti ceria. Jadi apakah maksud rangkap sajak yang kelima ini? Jadi maksudnya ialah semua orang perlu bekerjasama menghargai alam ini agar alam tetap indah. Adakah kita mahu alam kita teruk, buruk, rosak? Tidak. Kita mahu alam kita indah, nyaman dan tumbuh dengan segar. Jadi tugasan kamu ialah tugasan kamu salin kelima-lima maksud rangkap sajak tenaga alternatif. Itu saja. Jadi untuk aktiviti yang seterusnya, lengkapkan peta buih ini. Jadi peta buih ini mengenai tentang tenaga alternatif. Jadi ada 4 tenaga alternatif. Yang disebutkan dalam sajak tu ada 3. Jadi kamu kena cari lagi satu lagi dalam internet. Apa lagi tenaga alternatif? Yang diberikan yang pertama, angin. Apakah yang dimaksudkan dengan angin? Kincir angin. Cari lagi 3. Untuk seterusnya ialah latihan pengukuhan. Salin dan jawab soalan pengukuhan. Cari jawapan di internet. Jadi aktiviti ini ialah aktiviti pembelajaran secara inquiry. Jadi ada 4 soalan yang disediakan. Cikgu nak kamu cari jawapan di internet. Soalan yang pertama, apakah kementerian yang bertanggungjawab terhadap teknologi hijau di Malaysia? Yang kedua, apakah sumber penyumbang terbesar penjanaan elektrik di Malaysia? Yang ketiga, apakah yang dimaksudkan dengan gas rumah hijau? Dan akhir sekali, bagaimana penggunaan pengangkutan hijau dapat mencegah pencairan salji di kutub utara dan selatan? Ini soalan-soalan kebat ni. Jadi cuba cari jawapan yang paling betul. Itu saja.
Sekian, terima kasih. Selamat menyiapkan tugasan anda. Okey, jikalau ada masalah ataupun soalan, boleh terus ajukan kepada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.